maksudnya membersihkan kemaluan. Okey, sama ada kita beristinja guna batu ataupun beristinja menggunakan benda yang kesat atau beristinja menggunakan air. Itu namanya istinja. Kan ada orang bilang cuci je, lepas buang air kecil cuci. Tapi dalam hukum fiqh nama dia istinja. Okey, bukan tayamum bukan kasih bersih lepas buang hajat, buang air kecil itu. Tayamum bukan, itu istinja nama dia. Okey, sama ada pakai air ataupun benda-benda kesat. Okey. Yang pertama, beristinja dengan batu. Okey, beristinja dengan batu atau dengan alat-alat lain yang keras seperti kulit kayu atau sebagainya begitu jarang diamalkan kerana air sudah ada pada masa ini. Kadang-kala terpaksa menggunakan batu jika kemarau ataupun air sukar didapati. Istinja ni kita sudah jarang sudah kita buat. Kalau dulu orang buat benda ni, so air susah mau dapat. Kan zaman Nabi kadang-kadang pada pasir kan, pada pasir susah mau dapat air. Kadang-kadang air tidak ada, itu sebab kita menggunakan istinja. Boleh menggunakan istinja tetapi dengan benda-benda yang kesat. Okey. Seperti batu. Okey. Batu boleh beristinja dengan batu. Kadang-kadang orang terfikir, batu boleh luka tu ustaz. Janganlah buat. Okey, sapu itu berapa kali? Sapu itu tiga kali sapuan. Okey, wajib beristinja dengan batu hendaklah 3 kali sapuan. Tetapi tidak boleh beristinja dengan batu di tempat yang sama. Okey, batu tu dengan muka pertama dulu. Lepas tu istinja dengan muka yang kedua. Istinja dengan muka yang ketiga. 3 kali kena beristinja. Okey, kalau menggunakan batu. Begitu juga menggunakan kayu. Okey? Saiz tidak ada saiz. Jangan ambil batu yang besar begini. Bahaya tu, masalah tu. Ambil batu kecil-kecil. Okey, yang penting dia ada permukaan, jangan permukaan yang tajam. Sebab dia melukakan. Kita ambil permukaan yang sedang-sedang. Batu lesung. Okey. Itu beristinja menggunakan batu. Tetapi kena diingat, jangan sesekali menggunakan tulang. Ada orang menggunakan sebelum dia dulu ada menggunakan tulang, sehinggalah Nabi bersabda, jin ni dia jumpa Nabi, dia datang kepada Nabi, dia menginginkan makanan, dia meminta makanan. Lalu Nabi menyarankan agar tulang itu adalah untuk mereka. Jadi Nabi melarang kita untuk menggunakan tulang itu sebagai benda yang untuk diistinja. Okey? Okey. Seterusnya, syarat-syarat beristinja menggunakan batu iaitu najis itu tidak beralih daripada tempat asal. Okey. Bila kita guna batu, kan? Bila kita istinja, terkena tu najis tu di tempat yang lain. Okey, najis itu dia tidak beralih daripada tempat yang asal. Okey, najis masih belum kering ataupun tidak ada benda-benda asing yang melekat pada kemaluan ataupun batu hendaklah kering. Tidak boleh menggunakan batu yang basah. Jangan guna batu yang basah, dia mesti kering. Sebab benda istinja mesti gunakan benda yang kering. Jangan guna benda yang basah. Okey, dan najis itu dia masih belum kering. Kalau najis sudah kering, tak payahlah. Maknanya air tu masih ada, istinja saja dia. Begitu juga menggunakan kayu dan sebagainya. Okey? Baik, perkara-perkara sunat untuk beristinja dengan batu iaitu disunatkan beristinja dengan bilangan ganjil. Sekiranya kita menggunakan batu pastikan menggunakan 3, 5 ataupun 7. Maknanya guna dengan benda yang ganjil. Sunat supaya menggunakan tangan kiri. Jangan beristinja, dilarang kita beristinja menggunakan tangan kanan. Begitu juga dengan kita beristinja dengan batu ataupun kita beristinja dengan air ke apa. Jangan guna tangan kanan, hendaklah menggunakan tangan kiri. Okey. Beristinja dengan air. Apabila kita beristinja atau apabila tuan-puan beristinja dengan air, pastikan beristinja menggunakan air sama dengan menggunakan batu, iaitu hilang bau, rasa, zat dan warna. Kena hilang 4 tu. Bau hilang, rasa hilang, zat dan warna kena hilang. Kalau tidak hilang, pastikan dia hilang.
Okey, gunalah sabun ke apakah, sebab dia bukan dia dikira tidak bersih, tapi kadang-kadang dia boleh datang keraguan kita. Contohnya, kita tidak mau kasih tukar dia punya permukaan tu kan. Kita jumpa 3 batu. Ambil 3 batu. Guna 1 batu, 2 batu, 3 batu. Boleh. Lepas guna 1 batu, buang. 1 batu buang, 1 batu putar, buang. Kan, sebab dia punya syarat ni menggunakan benda yang kesat juga. Okey, beristinja ni menggunakan benda yang kesat. Benda yang kesat ni bukan benda yang tajam, tapi yang bukan juga benda yang licin, benda kesat, benda yang orang kata dia boleh menghilangkan itu najis. Apa dia? Bukan kertas pasir lah. Bukan. Jangan guna kertas pasir. Jangan guna kertas pasir. Okey, itu menggunakan air, kena hilang bau, rasa, zat dan warna. Maksudnya selesai beristinja, maka kita disunatkan membaca Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Ini kalau ada yang mau hafal-hafalah. Kalau tidak, niatkan sajalah, ya Allah, bersihkan hatiku daripada sifat munafik dan peliharalah kemaluanku daripada kekotoran. Baik. Adab-adab beristinja. Semasa melakukan istinja, kita dilarang menggunakan tangan kanan. Jangan beristinja menggunakan tangan kanan, kerana Nabi melarang dengan sabdanya yang bermaksud, janganlah sekali-kali salah seorang daripada kamu memegang kemaluannya dengan tangan kanan ketika kencing. Siapa yang selalu pegang tangan kanan pakai kencing? Dan jangan pula dia beristinja dengan batu, yaitu dengan tangan kanan. Pegang pakai istinja, ambil batu, istinja, dilarang oleh Nabi. Okay. Dia tidak jadi haram, tapi dia jadi makruh. Dan perkara makruh ini tidak baik. Okey, apabila selesai melakukan istinja dan ketika keluar daripada tandas, dahulukan kaki kanan untuk bergerak keluar dan memujilah Allah yang telah menghilangkan